Assalamualaikum. Hari ini kita nak share sedikit beberapa tips yang dikongsikan oleh GITU Srida, iaitu yang bertajuk resepi kejayaan. Okey, resepi kejayaan ni yang pertama, apakah tips yang pertama? Tips yang pertama adalah kita buat apa yang kita suka ataupun kita suka apa yang kita buat. Dalam kata-kata ni, anda rasa apa yang betul? So dalam kedua-dua ayatnya adalah tiada yang salah. Buat apa yang disuka atau apa yang buat tu adalah perkara yang dua-dua yang betul. Tapi dalam perniagaan, bila kita nak lakukan perniagaan, pasti ada satu fasa kesusahan yang kita alami yang boleh diatasi dan dapat dilalui jika kita suka apa yang kita lakukan. Dan kalau kita suka sesuatu, pasti kita cari jalan untuk kita dapatkan. Sebenarnya dalam forever ni tak perlu pun untuk kita push, untuk kita dapat push daripada kita punya mentor sebenarnya. Sebab kita dah tahu apa yang kita perlu buat, sebab kita dah follow kelas, so kita dah memang sedia belajar, dah sedia tahu apa yang perlu dibuat dalam forever ni. Berbeza pula kalau kita tak berminat. Kalau kita tak ada minat, tak ada kesungguhan untuk berjaya, katakan untuk berjaya ataupun untuk tahu untuk dapatkan hasil dalam forever ni. So bila kita kena push macam mana pun, kita mesti mencipta alasan di mana kita penat lah, tak ada buat lah, tak ada masa. So ada sahaja alasan yang kita akan beri apabila kita buat sesuatu dalam forever ni adalah bukan kerana minat kita. So bila kita tanpa minat, so tak ada kesungguhan daripada diri kita sendiri. Dalam bisnes ni, perasaan atau teruja atau peminat akan push diri kita sendiri sebenarnya untuk kita buat, kerana kita dah ada perasaan excited dan excitement tu ada dalam diri kita untuk kita buat dalam bisnes dengan forever. Contohnya macam ni lah, kita ni join forever, tak kisahlah daripada siapa-siapa promoter ataupun diri kita sendiri yang nak yang nak register, bila ada orang ajak kita. So bila kita ni once kita dah register dan kita tahu apa kebaikan, apa manfaat yang kita dapat bila kita dah join forever dan apa yang kita akan dapat bila kita berniaga dengan forever. So bila kita ada perasaan yang excited, yang teruja untuk kita dapat insentif, untuk kita dapat apa-apa, segala-gala insentif lah, dan juga untuk kejar income yang besar dalam forever. So dari situ datangnya diri kita, tanpa kita push, kita akan buat. So tanpa paksaan, so dengan automatik bila kita ada rasa excited, so kita akan buat tanpa paksaan. So kita akan buat bersungguh-sungguh. Itu bezanya bila kita buat apa yang kita suka ataupun suka apa yang kita buat. So bila ditanya, bila kita ada perasaan teruja, kita mesti akan cari jalan. Macam mana kita nak berjaya dalam forever? Contohnya paling mudah lah. So kita bila dah tahu, satu-satunya cara untuk berjaya dalam forever ni adalah bila kita pegang 5 sisi. So bila kita ada perasaan teruja dan perasaan excited ni, kita akan cari jalan macam mana kita nak buat 5 sisi tu. So kita akan cari inisiatif, kita akan rekrut orang, kita akan buat 3S, selling, servicing, sponsoring tu tanpa paksaan. So memang kita automatik akan buat mengikut apa yang digariskan dalam forever untuk berjaya. So dalam apa-apa tindakan kita dalam forever, kita tak payah nak explain kepada orang apa-apa tindakan yang perlu kita buat, walaupun kita punya pasangan sekalipun, kecuali pada kita punya mentor lah. Ini dalam peringkat awal lah, kita tak nak apabila kita punya tindakan tu nanti dipersoalkan oleh orang. So kalau kita tahu apa yang kita buat tu adalah betul, adalah benar, kita buat je. Tak payah nak sibuk-sibuk cerita ke orang. Biasalah kalau kata kita kat rumah alim, mesti ada orang akan kritik. Kenapa kau buat macam ni? Apa faedah kau dapat? Sebab kita tak nampak lagi hasil daripada kita punya tindakan tu. So ignore je apa yang orang kata. Tak payah nak sibuk-sibuk cerita ke orang. Kita buat je sampai kita berjaya. Okay. Jangan pula rasa kita terpaksa, tapi kita kena paksa diri. Dalam masa sama kita kena faham kita buat bisnes tersebut kerana apa. Kalau kita ada kita punya aim sendiri, kita ada punya target untuk berjaya kan.
Kalau kita buat sesuatu dalam keadaan terpaksa, kalau kata kita tak berminat lah, mesti ada risiko. Kebiasaan mesti ada risiko. Risikonya orang yang tak suka dan terpaksa buat ni, contohlah macam kahwin paksa kan. Kita bila kahwin paksa ni, memang kita akan kahwin, tapi bila dalam keadaan terpaksa ni, bila dah kahwin tu akan jadi pergaduhan, perselisihan faham, tak sependapat, so selalu akan jadi pergaduhan. So benda tu kita tak nak lah jadi dalam kepaksaan ni. Tapi kalau apa yang terbaik, kita kena belajar suka. Cara yang terbaik kita kena belajar suka, mengenali dan tengok apa bestnya perniagaan ni. Ini adalah cara yang terbaik lah untuk kita, macam ni kita tak berapa nak berminat untuk buat, tapi kita terpaksa dan ini adalah jalan. Kita tahunya jalan terbaik. So caranya kita kena belajar suka. Kita kena belajar apa yang kita patut tahu, mengenali, tengok apa yang bestnya perniagaan ni. So apa yang baiknya tentang produk, tentang company, tentang perniagaan yang kita ceburi ini. Dan kita perlu ada masa untuk kita merancang dan buat perkara tersebut. Perkara yang tak kita suka tu lah, contohnya nak buat plan untuk 5 sisi. Okay, kita tahu cara nak buat 5 sisi tu macam mana. Ada 4 cara. Kita kena sponsor orang, sponsor VIP, sponsor PC, dan juga guna angsa emas. Tapi bila kita tahu, kita kena ada gerak kerja supaya kita dari situ adanya proses kita untuk kita belajar dan kita mula minat, dan apabila kita dah dapat hasil itu automatik akan jadi diri kita akan rasa suka dan seronok. So dengan situ kita kena buat plan lah untuk buat 5 sisi. So kita dah tahu kita kena buat. Dan kita tahu tapi kita senyap. So tak jadi apa. Okay. Selain tu kita kena buat research. Buat research lah daripada diri sendiri. Buat sedikit research. Yang ni research ni walaupun kita tahu Dato' Desmond ada buat research sebelum join Forever. Tapi kita atas diri kita kena buat sedikit research lah, dengan cari dekat internet, lihat kejayaan orang yang dah berjaya Forever, tengok macam mana orang sakit yang ada masalah kesihatan dan bila guna produk menjadi sihat. Kita biasanya research yang terbaik ni kita kat mana tahu, kita boleh dapat dekat kelas Tempayaki, dekat Tempayaki kan ramai FPO yang share testimoni kejayaan, testimoni yang kesihatan. Dari situ kita boleh buat research apa kebaikannya produk ni, apa kebaikannya company dan syarikatnya lah. So selain itu kita apa yang penting kita kena cari mentor. Mentor ni pula kalau kita nak cari mentor yang betul-betul guide kita, yang ada proven result, bukan mentor yang sekadar mentor, nama mentor tapi apa-apa result pun tak ada. Lagi satu dia punya cara dia nak guide kita tu pun kita tak tahu wala-wala tujuannya. Arah kejayaan kita tak nampak, lepas tu dia punya peribadi ni yang tak follow sistem. So benda ni kita tak boleh nak follow lah. Kita kena ikut leader yang follow sistem. Itu adalah lebih terjamin untuk diri kita dan juga rangkaian kita lah. Kita nak mentor yang mana dia punya diri sendiri tak follow sistem, yang tak ikut dia punya mentor, so kita tak nak. So benda ni kita perniagaan adalah perniagaan networking. Jadi kita nak mentor yang follow sistem. Jadi bila kita follow mentor yang ikut sistem, automatik dengan anak buah kita akan follow kita dan follow sistem. Okay. Yang seterusnya kita kena lakukan secara berperingkat-peringkat dan perlahan-lahan. Kita jangan push dan jangan expect kitanya akan buat secara laju lah. Tak semua orang dapat buat perniagaan ni dengan laju dan dapat result dengan laju. Setiap orang berbeza, kita kena tahu, kita kena faham tu. Dan untuk capai kita punya passion ataupun kita punya target tu, dia memang kita kena ada lakukan perubahan yang drastik lah. So daripada kita tak follow kelas, kita macam banyak buangkan masa tengok TV. So untuk kita lakukan untuk kita buat sesuatu tu, kita memang ada perubahan lah. So, kita kena masuk kelas, kita kena buat
sedikit research, itu adalah perubahan yang berlaku dalam diri kita lah, dalam proses untuk kita berjaya. So benda ni memang akan ada perubahan. So jangan expect kita macam kita baca-baca WhatsApp, kita baca-baca info, kita boleh belajar sendiri tu, kita boleh dapat result. Jangan harap macam tu. Dalam Forever kita tak boleh buat macam tu. So, kita kena follow sistem, ikut kelas, belajar dengan mentor. Itu adalah cara yang terbaik lah sebenarnya. Okey, bila dah sampai sesuatu peringkat kejayaan tu, pasti diri sendiri akan pucuk. Contohnya lah, macam kita, kalau kita dah contoh kita dah pernah capai 5 sisi kan. So sampai tahap kita dah capai 5 sisi tu, mesti kita ada perasaan untuk kita dapat 25 sisi, 50 sisi dan kejar untuk F2D, insentif F2D, insentif lain yang ada dalam Forever. So benda tu bila kita dah sampai ke tahap tu, kita akan pecut. Time tu kita dah rasa macam ada keinginan untuk kita lagi berjaya. Itu adalah normal dalam Forever. Biasanya permulaan mesti rasa masa susah, tapi bila kita dah satu tahap yang kita berada di tahap yang membanggakan diri kita, at least contohlah macam 5 sisi tu kan akan bangga lah sebenarnya kita dapat 5 sisi. Dari situlah kita boleh dengan automatik kita akan rasa macam kita nak buat lagi. So perkara-perkara ni kalau kita nak sampai ke tahap ni, apapun yang penting kita kena masuk kelas lah. Kelas ni adalah penting. Kelas ni bukannya sekali dua kita masuk, kita rasa macam okay, dah cukup lah kita dah masuk kelas, tapi kelas yang disediakan terlalu banyak daripada Isnin sampai ke hari Sabtu, sampai hari Ahad ada yang macam Kickstart ke apa, kita follow je semua yang kelas yang ada. Jangan kita tahu pada kelas kita tak nak masuk, macam kita tak nak tunjukkan minat. Rugi kalau kita tak masuk kelas, memang rugi. Info dah diberikan, kita hanya follow dan perlu masuk je. Macam dulu, kelas yang disediakan oleh HQ semua buat dekat HQ. So kita kena pergi HQ tu susah. Sekarang ni bila musim pandemik dah, alhamdulillah semua disediakan secara online. Kita hanya klik link yang diberikan dan kita terus masuk. Dan kita boleh dengar di dalam rumah je sambil kita duduk dengan anak, kita boleh dengar kelas. So adalah mudah. Jangan mencipta alasan kalau kita nak berjaya. Contoh yang diberikan oleh JLT adalah seorang usahawan yang berjaya yang bernama Jack Ma. Jack Ma ni adalah seorang usahawan yang pernah membina ragaian melalui Alibaba. Kalau pernah dengar lah. So Jack Ma ni apa yang dia adalah dia pernah berpesan lah. Dia pernah berpesan kepada Jack Ma ni dia pernah berpesan kepada anak muda yang nak kejar impian lah, tapi tersangkut di alam pekerjaan dengan alam pekerjaan lah. Sebab sekarang ni memang ramai orang yang di tahap ada pekerjaan lah. Contohnya macam kerja office lah kan. Dia ada pekerjaan hakiki, tapi dia juga ada impian. Tapi dengan impian dia tu dia tersangkut. Kiranya macam contoh dia buat impian nak menjadi jutawan, tapi kerana dia berada di tahap pekerjaan yang dia tengah lakukan tu, di mana pergi kerja pagi-pagi, masuk petang, lewat hari baru balik, malam dah waktu untuk rehat, untuk tidur. So besok pagi dia ulang perkara yang sama selama waktu bekerja. So benda ni akan berulang-ulang. Dan ini adalah pesanan Cik Ma untuk anak-anak itulah yang tersangkut di alam pekerjaan sekarang ni. So apa yang beliau pesan adalah sebelum tidur kita kena plan ataupun rancang plan untuk lakukan sesuatu ke arah kita berjaya. Contoh macam Forever ni lah. Kita ni memang ada komitmen dengan pekerjaan, komitmen dengan family, komitmen dengan bisnes yang kita lakukan. Jadi untuk kita rancang plan kita ni dalam bisnes Forever ni, kita sebelum kita tidur tu make sure kita plan apa yang kita nak buat besok. Selepas kita balik kerja, plan kita di rumah, apa kita nak buat, apa plan kita. Waktu rehat di tempat kerja, apa kita nak buat. So ini adalah penting. So bila kita buat sesuatu mengikut plan,
So insya-Allah akan membantu kita supaya kita ni tak tersangkut di waktu pekerjaan, waktu kita sehari kita tu kita tak sangkut apa yang kita perlu buat, jadi kita boleh jadi blank tau. Apa aku nak buat dia. Anak tim ni ramai ni, downline ramai, tapi bila kita tak ada plan, kita macam mengganggu lah kita punya usaha, kita punya kerjaya untuk hari tu. So, kita punya plan tu tak ada, memang tak patut lah. Okay. Dan kebanyakan orang yang kebanyakan yang tersangkut di alam pekerjaan sekarang ni, bila kita tersangkut di alam pekerjaan sekarang ni, sama lah simpan impian kan, simpan terpendam je. So sebenarnya dalam forever ni impian nampak, impian kita yang ada tu sebenarnya kita dapat capai. Tapi kalau kita nak capai tu kita perlu follow lah apa yang diajar sebenarnya. Sebenarnya part time pun boleh capai impian kita tu. Sebab sekarang ni testimoni kejayaan dalam tim Malaysia Academy pun dah ramai. Contohnya macam CBM Mary lah. CBM Mary adalah CBM yang terpantas dalam Malaysia Academy. Jadi ada seorang jururawat dan masih bekerja. Tapi dengan kesungguhan, dengan cara dia buat plan tu, dia boleh berjaya kalau forever. Okey, dalam part time pun kita boleh bergaul dengan dengan kita punya tim lah, tim yang dah dapat income yang beribu-ribu. So dalam tak ada salahnya kita bergaul dengan mereka, sebab bila kita bergaul dengan mereka tu jadi macam inspirasi lah untuk kita membuat sesuatu tu. So kita jadi macam kita pun ada keinginan, dengan keinginan kita ada tu kita akan push diri kita untuk capai macam income macam yang mereka dapat lah. So gagal dan merancang kita gagal untuk merancang dan merancang untuk gagal, itu adalah perkara yang bahaya lah. Buat research dengan betul dan masuk kelas, pastikan kita just do it je. Kalau kita ni rasa macam tak berapa pandai sangat, tapi kalau kita tahu, at least kita dah tahu satu dua perkara tu, kita buat je, jangan fikir, jangan bertabuh. Dan ada orang yang berjaya yang menjadi dulang emas, iaitu tiba-tiba je income jadi besar. So semua bermula daripada bawah, semua bermula daripada yang tak tahu, daripada yang tak pandai, semua bermula daripada bawah. Ada orang yang tiba-tiba jadi pandai. So jangan rasa kita ni down, jangan rasa kita ni sangat tak pandai lah. Kita kena hargai diri kita sendiri. Go and run for it. Apa bezanya orang berjaya dengan orang gagal ni? Orang berjaya, dia akan habiskan apa yang dia buat. So bila dia dah mulakan sesuatu, dia tak akan tinggalkan. Contoh kita macam dah buat forever, kita dah ada downline. Orang yang berjaya ni, dia akan go dan buat. Dia tak akan tinggalkan dia punya downline. Tapi beza dengan orang yang gagal, bila dia dah buat sesuatu, dia dah ada downline, betul dia rasa macam susah, dia rasa macam down. Terus dia tinggalkan segala downline dia lah, apa yang dia pernah buat tu. Itu adalah beza orang gagal dengan orang yang berjaya. Okey. So satu lagi yang perlu kita tahu sebenarnya, cycle sebagai FPO tu akan complete tahap bila kita dah capai CBM. Sebab walaupun kita dah dapat income yang berbelas-belas ribu, tapi kita tak complete cycle daripada assistant supervisor sehingga ke pangkat CBM. Cycle kita tak akan complete sebenarnya, walaupun kita income besar, tapi kita tak sampai tahap CBM. Kita tak ada manager di bawah kita, rangkaian kita tak akan complete lah sebagai seorang FBO yang berjaya. So, apa motivasi yang kita perlu ada untuk kita berjaya dalam forever ni? Kita kena berlatih hari-hari buat je. Apa yang kita tahu sedikit tu kita buat. Baru suka apa yang kita buat tu. Kita jangan buat dengan terpaksa, dan kita buat tu kerana niat kita nak berjaya. Nak berjaya hakikatnya kena buat dua-dua perkara. Buat apa yang kita tak suka dan suka apa yang kita buat. Dua-dua kita kena selari lah. Buat perancangan, get ready and just do it. Buat yang kita suka dan suka apa yang kita
kita buat. Jadi kita jadi ke tak jadi ke itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang tentukan. Yang penting kita usaha. Dan selain itu adalah sabar. Sabar itu adalah penting untuk berjaya dalam perniagaan ini. Jangan pernah tinggalkan agama. Agama adalah nombor satu. Jangan kita pernah sibuk dengan kelas, dengan apa, dengan downline, dengan customer sampai kita lupakan Tuhan. Waktu solat, kita solat. Tinggalkan dulu urusan dunia. Kalau kita nak berjaya dunia, bukan berjaya di dunia, dia berjaya juga di akhirat. Dan bila kita berjaya pula dalam memuji kita tu dan kita terima pujian tu, jangan pula kita ada riak dan takabur. Contoh macam ni lah, kalau orang puji kita, nampaknya dapat 5 sisi, dah capai 5 sisi, lepas tu kita pun cakap alhamdulillah, tapi kita sedar, kita cakap mestilah aku hebat kita. Apa ni, ini plan aku lah buatkan aku berjaya ni. Jangan sampai macam tu lah. So kita pertama kali bila kita capai sesuatu kejayaan tu, yang pertama kita syukur. Kita ucap syukur alhamdulillah. Jadikan kejayaan yang kita ada tu untuk kita zahirkan kepada Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Kita kena ingat tu. Walaupun kita berjaya tu, kita belajar daripada kita punya upline, kita punya mentor. Tapi jangan terlupakan, tanpa izin Tuhan, kita tak akan berjaya. Okay, buat masa ni itulah sekadar inilah sharing yang kita nak share pada semua. Diharapkan dapatlah sedikit ilmu kepada semua pendengar baru yang kita jaga. Assalamualaikum.